Hai, bertemu kembali dalam kursus Antropologi Pelancongan. Dalam video pada kali ini, kita akan belajar mengenai konsep authenticity atau keaslian dalam aktiviti pelancongan. Apabila kita memilih tempat-tempat pelancongan, kita sering kan memilih aktiviti atau destinasi pelancongan yang boleh memberikan kelainan dan pengalaman yang asli atau autentik, bukan? Jadi bagaimana pencarian keaslian ini berlaku? So, dalam video ini anda akan belajar mengenai makna konsep keaslian dan pencarian keaslian, mengapa pencarian keaslian itu penting dalam industri pelancongan, apakah kategori dan dimensi-dimensi keaslian ni, dan siapakah tokoh-tokoh sarjana penting dalam perkembangan idea keaslian ni. Jadi semua ini akan anda pelajari dalam video ini. Mari kita mulakan. Keaslian ataupun authenticity secara amnya merujuk kepada sesuatu yang sahih, asli, bukan palsu, tetapi original. Namun untuk menilai sesuatu objek itu asli ataupun tidak adalah lebih mudah berbanding untuk menilai keaslian sesuatu budaya atau pengalaman sesuatu aktiviti pelancongan. Anda mungkin dengan mudah boleh menilai sesuatu beg itu palsu ataupun asli, bukan? Namun, bagaimana untuk mengetahui bahawa sesuatu budaya yang kita alami semasa menjalani aktiviti pelancongan itu sesuatu yang asli ataupun tidak? Inilah yang sering diperdebatkan mengenai konsep keaslian dalam industri pelancongan. Mungkin kita perlu tanya soalannya, apa pentingnya keaslian ini dalam aktiviti pelancongan? So, dalam kursus ini kita ada dua tokoh penting yang mengupas dan mengkaji konsep keaslian, iaitu Dean McConnell pada tahun 1973 dan juga Eric Cohen 1972. Menurut dua tokoh sarjana ini, pelancongan moden adalah satu bentuk pencarian keaslian or the quest for authenticity. Pelancong akan mencari sesuatu pengalaman atau fenomena yang asli dan lain daripada tempat asal mereka. Maksudnya, pelancong pada era moden hari ini hanya menumpukan kepada pencarian keaslian. Pencarian kepada sesuatu kelainan ini mungkin akan menyebabkan kita sampai ke tahap bermimpi atau memasang impian dan berimajinasi untuk pergi ke suatu tempat. Secara asasnya, pelancong berminat dan pergi ke suatu tempat untuk mencari perkara atau fenomena asli di tempat yang dilawati. Itu antara sebab asas mengapa orang pergi melancong, kerana mereka berada dalam kawasan dan persekitaran berbeza dengan tempat kediaman atau kampung halaman mereka. McConnell memberi contoh pelancong barat. Mereka akan mencari sesuatu yang asli yang tidak diperolehi di negara mereka. Manakala negara hos pula, iaitu negara yang dilawati, akan mencipta, menyediakan dan mempersembahkan sesuatu kelainan seperti budaya mereka yang dikatakan dianggap asli untuk pelancong. Dengan kata mudah, pelancong melancong untuk mencari sesuatu pengalaman baru yang tidak diperolehi di negara mereka sendiri. Anda sendiri mungkin merasa pengalaman mendapat urutan di Bali akan lebih autentik berbanding mendapat urutan Bali di tempat anda sendiri atau di negara sendiri. Di sini saya ingin menyentuh mengenai apa yang dipanggil sebagai pengalaman pelancong ataupun tourist experience. Ia satu konsep yang penting dalam antropologi pelancongan. Apa yang dimaksudkan dengan to consume tourism is to consume experiences. Maksudnya, menjalani aktiviti pelancongan itu adalah untuk mencari atau merasai pengalaman tersebut. Oleh itu, memahami cara bagaimana pelancong mengalami atau merasai tempat-tempat dan penduduk tempatan yang dilawati adalah satu asas kepada kajian konsumsi pelancongan ataupun the consumption of tourism. Sebab tu, dalam karya penulisan dalam bidang pelancongan telah banyak menumpukan kepada perspektif pengalaman pelancong. Ini termasuklah aspek faktor permintaan, motivasi pelancong, jenis-jenis pelancong dan isu-isu berkaitan keaslian, komodifikasi, image dan juga perception. Namun, perkembangan industri pelancongan telah meningkatkan keperluan dan jangkaan pelancong.
Ini menjadikan pengalaman pelancong menjadi lebih pelbagai dan kompleks. Mungkin anda semua ingin bertanya, apakah pengalaman yang dikatakan sangat otentik dan penuh dengan keaslian? Ya? Saya bagi contoh, sekiranya anda berada di Paris, anda makan roti croissant Perancis di kedai, pub ataupun restoran sebenar roti di Perancis. Itu adalah dikatakan pengalaman yang paling otentik, ya. Ataupun menikmati fish and chips di restoran asli di UK, ya. Sebab fish and chips tu lahirnya di United Kingdom, ya. Ataupun lagi otentik, ya, pengalaman otentik tu bila anda belajar tarian hula di Hawaii, ataupun mungkin menikmati sushi di Jepun dan bukan di Queens Bay, Pulau Pinang. Pengalaman yang otentik ini bukan sekadar kita mengatakan bahawa I've been there, ya, ataupun kita telah berada di suatu tempat itu. Tetapi pelancongan itu telah menjadi satu embodied experience ataupun pengalaman yang tersemat, ya. Kenyataan ini bermaksud keseluruhan tubuh badan kita ni terlibat, ya, semasa kita menjalani aktiviti pelancongan dan semasa kita menikmati pengalaman tersebut. Cuba kita bandingkan, ya, pengalaman kita apabila kita menaiki bas yang berhawa dingin dan kita melihat suasana itu dari dalam bas berbanding dengan kita berada di luar bas, kita berjalan sendiri dan kita menikmati interaksi seharian dengan penduduk tempatan, menikmati budaya mereka, makanan tempatan mereka sepanjang aktiviti pelancongan dilakukan. Semestinya pengalaman ini memberikan pengalaman yang berbeza. Jika kita bercakap tentang aktiviti pelancongan, kita sering menyebut perkataan cenderamata. Okay? So dalam konteks ini, kita boleh bahagikan cenderamata kepada 3 bahagian, ya. Cenderamata yang berbentuk tangible, ini termasuklah foto, barangan-barangan kraft tangan ataupun hasil-hasil ukiran yang anda semua bawa pulang untuk rakan-rakan ataupun saudara mara anda. Yang kedua adalah cenderamata yang berbentuk tidak tangible, yang tidak nampak. Ini termasuklah memori, ya, cerita dan mungkin juga ekspresi-ekspresi lain yang anda dapat, ya, semasa pengalaman melancong itu. Dan yang ketiga adalah naratif pelancong. Naratif pelancong ini pula merujuk kepada 3 jenis, iaitu perjalanan yang sedang dinikmati secara realiti ataupun trip as lived. Dan yang kedua adalah trip as experience, ya, perjalanan sebagai satu pengalaman, ya. Yang ini terdiri daripada foto, perasaan, desire ataupun keinginan, ya, thoughts, pandangan dan makna yang muncul yang dialami secara sedar oleh pelancong. Trip as told pula merujuk pada perjalanan yang diceritakan sama ada dalam bentuk cerita, mungkin foto-foto dan juga bentuk-bentuk ekspresi yang lain.